إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyambung semula kelas pengajian kita, iaitu huraian terhadap 40 hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-11 insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ketika kita memulakan pengajian ini, kita pun tak jangka yang topik yang melibatkan hadis 40 ni akan menjadi isu nasional dalam negara. Akan tetapi qaddarallah ma syaa fa'al, atas saranan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan saranan itu diusahakan oleh Menteri Pendidikan supaya digubal satu modul khas lah untuk pengajian hadis 40 ni di sekolah. Dan kalau nak diikutkan, pengajian ini sudah lama berterusan ataupun dilaksanakan di masjid dan juga di surau, dan tak pernah timbul pun sebarang isu di sebalik pengajian hadis 40 ni. Akan tetapi saya kira ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, dan mudah-mudahan kita doakan pihak kerajaan, menteri, semualah pihak yang terbabit, mereka diberikan kekuatan supaya cadangan ini dapat diteruskan dan dilaksanakan. Dan saya kira ini satu usaha yang amat baik, yang semua pihak perlu sokong usaha ini. Dan mereka yang tidak terbabit di kalangan orang bukan Islam, mereka tidak perlu bimbang, kerana ia telah pun dijamin oleh pihak kerajaan bahawasanya modul ini hanya khas untuk pelajar Muslim, jadi tidak perlu ada kebimbangan lah dalam hal ni. Kita doakan mudah-mudahan cadangan yang baik ini akan dapat dilaksanakan insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-11. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Imam An-Nawawi, al-hadithul hadi ashar, hadis yang ke-11, Anil Hasan bin Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali adalah, beliau merupakan sibti Rasulillah, seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di sini. Sibt, perkataan sibt merujuk kepada cucu. Sibti Rasulillah, cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu faedah yang saya dapat daripada Syekh Salih ibn Uthaymin ketika dia menghuraikan hadis ni, dia kata perkataan sibti merujuk kepada cucu. Kita juga tahu dalam bahasa Arab perkataan hafid juga digunakan pakai untuk cucu. Akan tetapi
ada perbezaan, dan bahasa Arab adalah bahasa yang kaya. Perkataan hafid diguna pakai merujuk kepada cucu daripada anak lelaki. Kita guna perkataan hafid. Manakala cucu daripada anak perempuan, kita guna perkataan sibti. Sibti. Kenapa? Kerana Al-Hasan ini dia adalah anak kepada Ali bin Abi Talib, dan Ali bin Abi Talib telah berkahwin dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan ni adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada anak perempuan dia, kan? Jadi sebab itulah disebutkan di sini beliau adalah sibti Rasulillah, beliau adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga waraihanatihi, dan juga raihanatihi. Perkataan raihan dalam bahasa Arab dia merujuk kepada satu jenis pokok bunga yang bau dia wangi, kan? Jadi raihanatihi ini merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyifatkan kedua-dua cucu baginda sallallahu alaihi wasallam ini sebagai, yakni Al-Hasan dan juga Husain. Mereka berdua ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan sebagai raihanah, kan? Raihanah ni merujuk kepada kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah semestinya seorang Tok Wan, kan, datuk ni, dia sudah semestinya sangat menyayangi cucu dia, kan? Samalah macam kita ni, kan, bila dah ada anak, kita sayanglah ke anak kita. Kemudian bila anak kita dapat cucu, sayang kita tu biasanya akan lebih kepada cucu berbanding dengan anak. Seperti itulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali, beliau juga kedua-duanya, Hasan dan juga Husain, adalah antara cucu, seperti mana saya nyatakan tadi, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah diceritakan yang mereka berdua ni pernah sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, baginda sallallahu alaihi wasallam sujud, depa dua ni kan cucu ni bila dah manja dengan Tok Wan, kan, dia suka mainlah dengan Tok Wan ni, kan? Termasuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bila Nabi sedang salat, Nabi sedang sujud, depa dua ni naik di atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kuih ke apa, Nabi biar saja depa duduk di atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga diriwayatkan bahawasanya pernah satu ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, cucu dia ni duk main di bawah ni, kan, dalam masjid, kan. Jadi menunjukkan satu faedah sikitlah, kan, menunjukkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid Nabi ni bukan setakat dipenuhi oleh orang dewasa, dia juga dipenuhi oleh kanak-kanak, dan kanak-kanak bebaslah bermain dalam masjid. Dah nama budak-budak, mestilah ada ketika dia duduk diam, ada ketika dia main. Jadi bila depa duk main ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar, pi ambil depa dua ni, dukung, kan, bawa naik semula di atas mimbar, kan. Jadi menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mesra dengan kanak-kanak, kan, termasuklah dengan cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata kepada cucu dia Al-Hasan yang meriwayatkan hadis kita pada malam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata, inna ibni hadha sayyid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibn ni biasanya kita guna untuk anak, tapi dia sebenarnya juga merujuk kepada cucu lah. Dia kata cucu aku ni adalah sayyid, kan. Dia akan jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran kepada sesuatu yang bakal berlaku pada masa yang akan datang. Cucu dia ni bakal jadi orang yang penting.
dan dia akan mendamaikan di antara dua puak di kalangan umat Islam yang bertelagah pada masa yang akan datang ni. Dan kenyataan Nabi SAW tu Nabi sebut ketika Hasan ni masih lagi kecil lagi. Dan ini adalah satu perkara yang melibatkan perkara yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Dan sebagai seorang Muslim, kita perlu berimanlah seperti mana yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan tersebut benar-benar berlaku. Kalau kita lihat dalam sejarah, kita tahu pintu fitnah dalam sejarah umat Islam, titik fitnah ini mula berlaku apabila Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, setelah beliau dibai'ah menjadi khalifah, beliau ialah berlalu beberapa tahun pemerintahan, akhirnya beliau mati dibunuh. Dan itu adalah permulaan fitnah yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Uthman bin Affan dilantik menjadi khalifah. Uthman laksanakan apa yang beliau termampu, akhirnya berlaku lagi fitnah yang lebih besar, iaitu Uthman juga mati dibunuh. Dan selepas itu Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah, dibai'ah menjadi khalifah, dan Ali terpaksa berdepan dengan situasi ketidakstabilan dalam politik negara pada waktu itu, sehingga beliau terpaksa membuat keputusan-keputusan yang besar yang memerlukan kepada pertimbangan antara mana satu mudarat yang paling ringan. Jadi beliau melihat bahawasanya ada perkara yang perlu diselesaikan, diutamakan terlebih dahulu, iaitu menyelesaikan masalah pemberontakan yang berlaku dalam negara. Bila mana keadaan politik dalam negara tidak stabil, maka pelbagai pihak ambil kesempatan untuk nak menzahirkan kuasa. Lalu ada golongan yang bangkit menentang khilafah pada waktu itu, memberontak. Lalu Ali merasakan tindakan yang wajar pada waktu itu adalah membendung pemberontakan. Akan tetapi sebahagian sahabat merasakan itu keputusan yang tidak betul. Bahkan mereka sepatutnya menuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan. Jadi termasuk dalam tim ni adalah tim Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa orang sahabat lagi, termasuklah Aisyah radhiyallahu anha. Sehinggalah bertembung dua puak yang bertelagah ini, yang membawa kepada fitnah di kalangan umat Islam pada waktu itu, sehingga berlakulah apa yang berlaku. Kemudian nak diringkaskan cerita, Ali bin Abi Talib mati dibunuh. Lalu selepas kematian Ali bin Abi Talib, siapa yang dibai'ah menjadi khalifah? Al-Hasan ibn Ali, iaitu anak kepada Ali bin Abi Talib. Al-Hasan ibn Ali, sewaktu dia dibai'ah menjadi khalifah, adakah keadaan politik, suasana politik dalam negara pada waktu itu stabil? Masih lagi tidak stabil. Itu tara zaman yang tidak ada kata apa, teknologi komunikasi yang sangat terbatas, terhad. Tara tu pun pelbagai cerita fitnah disebarkan sehingga berlaku suasana yang tidak aman dalam negara. Jadi ada pihak yang masih lagi ialah penyokong Muawiyah, kekal dengan Muawiyah. Jadi akhirnya Al-Hasan melihat bahawasanya tindakan yang tepat pada waktu ini adalah dia berundur diri daripada jawatan khalifah tersebut. Lalu dia pun buat keputusan sedemikian dan menyerahkan tampuk pemerintahan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan benarlah apa yang Nabi SAW kata, yang mana cucu dia ni
satu hari nanti akan mendamaikan di antara dua puak di kalangan umat Islam yang bertelagah. Lalu selepas pada itu berlakulah keamanan dalam negara di kalangan umat Islam, sehinggalah Muawiyah dibai'ah menjadi khalifah dan bermulanya kerajaan Bani Umayyah, sehingga berlakunya futuhat, pembukaan kota, dan juga berlakulah apa yang berlaku. Taib. Apa yang saya ingin nyatakan di sini adalah itu apa yang berlaku terhadap Al-Hasan ini adalah satu benda yang patut kita umat Islam ambil pengajaran. Ya, dalam dunia realiti kita hari ini memang akan berlaku perbezaan pandangan, percanggahan, pertembungan, khususnya apabila ia melibatkan kuasa dan juga politik. Akan tetapi sampai bila kita nak hanyut dalam masalah ini sehingga akhirnya kita mengabaikan apa yang lebih penting, iaitu kestabilan dan juga kemakmuran dalam negara, kan? Jadi kita patut belajar daripada sejarah dulu apa yang berlaku. Pertembungan antara tim Ali dan juga tim Muawiyah ini telah memberi kesan yang besar dalam sejarah umat Islam, sehingga wujud firqah, pelbagai firqah, adanya Syiah yang merujuk kepada Syiat Ali, yakni penyokong Ali bin Abi Talib. Wujud juga puak Khawarij yang melampau sehingga menghukum mereka yang melakukan kabair, melakukan dosa besar sebagai kafir, keluar daripada Islam. Mereka tak puas hati, Ali pun masalah, yang ni pun masalah, kita bunuh dua-dua orang ni. Senang cerita. Nampak? Jadi sama ada kita sedar ataupun tak, sejarah berulang, dan kedua-dua kelompok ini ada dalam firqah yang ada dalam mana-mana tempat di kalangan umat Islam hari ini, yang bawa ideologi itu, ideologi ekstrim, melampau dalam berpolitik, sehingga menghukum orang yang tidak bersama dengan mereka. Sesiapa yang tidak bersama dengan kami, maka mereka juga tidak bersama dalam sebagai saudara semuslim. Menghukum orang ini sebagai bukan Islam, ahli neraka dan sebagainya. Ada juga yang datang dengan kecenderungan seperti golongan Syiah yang melampau, mengangkat tokoh dia sehingga berlebih-lebihan, meletakkan ismah, kemaksuman kepada tokoh-tokoh mereka, sehingga seolah-olah ucapan tokoh mereka itu ataupun pimpinan mereka itu sebagai wahyu yang turun daripada langit. Lalu kita patut ambil pengajaran daripada sejarah yang telah berlaku ini. Berpada-padalah, kan? Jangan melampau, jangan ekstrim, ambil jalan pertengahan di kalangan Ahlus Sunnah, dan elakkan ketidakstabilan yang sehingga membawa kepada suasana yang tidak aman dalam negara, sehingga akhirnya tak ada pihak yang menang. Jadi ini sesuatu yang patut kita renungi dan ambil pengajaran daripada apa yang berlaku dalam sejarah. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kita pada hadis pada malam ini, iaitu hadis Al-Hasan ibn Ali. Beliau telah menyatakan bahawasanya, dia kata hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal benda ni, dari ucapan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat sini pun para ulama telah istimbat satu faedah, antaranya mereka kata macam mana satu orang cucu boleh dapat pengajaran ataupun faedah yang besar daripada tok dia, menunjukkan bahawasanya sudah semestinya tok wan dia satu orang yang bagus. Jadi seperti itu juga kita ni, sama ada kita sebagai ayah ataupun kita sebagai tok wan, kita ni adalah, kita sangat berpengaruh dalam hidup anak kita dan juga cucu kita. Lalu kita ni patut tunjuk contoh teladan yang baik dalam ucapan kita, dalam tingkah laku kita, akhlak kita. Kerana seorang cucu, dia sudah semestinya meletakkan tok wan dia ni adalah satu orang yang dia sangat kagum lah, kan?
ayah dia juga adalah satu orang yang dia sangat sayang dan dia sangat kagumi, dan dia akan cuba untuk meneladani, lalu jaga-jaga pada ucapan kita bila kita duduk depan anak-anak kita dan juga cucu kita. Jangan duk cakap penuh dengan maki hamun yang mana akhirnya cucu kita belajar benda tu daripada kita. Kita tunjuk contoh teladan yang baik, kita hadir salat berjamaah di masjid, lalu cucu kita, anak kita duk tengok kita rajin mai, lalu depa pun akan turut sama hadir kerana mencontohi apa yang dilakukan oleh ayah dan juga tok uannya. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggallah apa yang menjadi keraguan padamu kepada yang tidak meragukan. Simple saja. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga At-Tirmizi, dan kata Al-Imam At-Tirmizi hasanun sahih. Hadis ni adalah hasan sahih. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni termasuk seperti mana Imam Nawawi telah sebut dalam muqaddimah kitab dia, yang mana dia akan himpunkan hadis-hadis yang termasuk dalam kategori ataupun mempunyai ciri-ciri jawami'ul kalim, yakni ucapan yang ringkas tetapi mengandungi maksud yang sangat mendalam. Jadi bayangkan hadis yang simple ni, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggal benda apa-apa yang meragukan kamu kepada apa-apa yang tidak meragukan kamu. Satu benda, ucapan yang kita rasa sangat ringkas, simple sahaja, akan tetapi hadis ini menjadi asas kepada bab yang besar dibahaskan oleh para fuqaha dan juga para ulama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni adalah asal dalam ataupun menjadi asas kepada perbincangan para ulama dalam masalah wara' dan juga ihtiyat. Apa dia wara'? Wara' ni bukan macam kita faham. Kita orang Melayu faham wara', kita nampak satu orang pakai kepiah, pakai serban, berjanggut kan, jalan tunduk, kita kata wara' sungguh dia ni kan. Dia ni wara' kan. Sedangkan wara' di sini merujuk kepada sikap berhati-hati kan dalam banyak perkara, khususnya melibatkan hal-hal agama, hal-hal yang melibatkan halal haram, lalu dia pilih untuk nak berhati-hati dalam masalah ini. Dia tak semudah-mudah untuk nak buat keputusan, untuk nak buat sesuatu perkara, nak tinggal sesuatu perkara, nak halalkan satu perkara ataupun nak haramkan sesuatu perkara. Dia lebih ambil langkah berhati-hati. Dan juga ihtiyat, samalah juga kan, ambil langkah berhati-hati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para ulama ketika membicarakan dan menghuraikan hadis ini, mereka juga menyatakan hadis ni ada kesinambungan daripada hadis sebelum ni, hadis yang kita baca bulan lepas, iaitu cerita tentang kepentingan untuk kita menjaga makan minum kita kan, makan benda-benda yang halal. Innallaha tayyibun kan, la yaqbalu illa tayyiba. Allah Taala itu baik dan Allah Taala takkan terima melainkan yang baik-baik saja kan. Lalu Nabi SAW bawa satu situasi keadaan di mana satu orang tu dia berdoa dalam keadaan mengangkat tangan dia, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Akan tetapi dalam masa yang sama, mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Makan dia makan daripada makanan yang haram, minum daripada minum yang haram, pakai pakaian yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Lalu macam manalah Allah Ta'ala nak makbulkan doa dia kan? Jadi hadis tu kena pula dengan hadis selepas pada ni, yang mana Nabi SAW pesan kepada kita,
supaya tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, kepada apa-apa yang tidak meragukan kamu. Jadi kalau kita nak ikutkan dari sudut kesinambungan hadis tersebut dalam masalah makan ni, kalau sekiranya kita tak pasti halal ke, kan, halal ke, boleh ke makan, kan, boleh ke minum, maka bila kita tak pasti, kita pun pula tak ada satu rujukan pada waktu itu untuk kita nak tanya, lalu keputusan yang terbaik pada waktu itu adalah tinggal lah, kan, tak payahlah makan, tak payahlah minum, senang cerita, kan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. So situasi ini berlaku apabila kita tak pasti. So hadis ni, cara kita nak amalkan dalam kehidupan adalah bila kita duduk dalam keadaan yang kita tak pasti status hukum sesuatu benda, khususnya apabila ia melibatkan makan dan minum, maka perkara yang patut kita buat pada waktu itu adalah tak payah makan dan juga tak payah minum benda yang kita ragukan tersebut. Kerana apa? Benda halal itu sangat banyak, kan. Jadi sama ada makanan dan juga minuman ni teramatlah banyak, kan. Lalu bila kita tak pasti, maka kita tak payahlah ambil makanan ataupun minuman yang meragukan tersebut. Hari ini kita di Malaysia ni, alhamdulillah, pihak kerajaan telah pun meletakkan satu peraturan produk-produk makanan, minuman ni, kan. Kalau mereka isytihad sebagai halal, maka mereka mestilah mendapatkan logo halal tersebut, kan. Jadi itu memudahkan kita, kan. Kan tetapi kita pi ke luar negara, kan, pi ke jiran sebelah negara kita, Thailand umpamanya, kan. Jadi kita pun tak pasti boleh ke nak minum ni, kan. Ada ayak ni apa nama, infuse dengan daun ganja. Ni ada kawan-kawan cerita, kan, depa pi Thailand ni, ada ayak depa jual tu, ada Thailand kan telah legalize kan penggunaan ganja ni, kan. Jadi boleh minum ke tak boleh minum, kan. Jadi kita kata dalam situasi ni, kalau dah tak pasti, tak payah minum lah, senang cerita, kan. Jadi tak payah minum. Jadi kalau ada tempat yang boleh kita rujuk, kita tanya, lalu kita tanyalah, kan. Tapi kalau tak ada, maka keputusan yang terbaik adalah kita tak perlu ambil lah. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut di awal tadi, hadis ni menjadi asal dalam masalah wara'. Dan wara' ni merujuk kepada para ulama bila menghuraikan hadis ni, mereka kata dalam masalah wara' ni dia ada benda yang bersifat wajib. Umpamanya bila mana kita berdepan dengan benda yang haram, maka sudah semestinya langkah yang paling terbaik yang bersikap wara' pada waktu itu adalah kita tinggalkan benda yang haram tersebut, kan. Itu adalah wara' yang bersifat wajib lah, kan. Manakala dalam keadaan yang dianggap sebagai kita kata satu tindakan yang lebih baik, apabila kita tidak pasti, kan, tidak pasti status perkara tersebut, sama ada ia jelas halal ataupun ia haram. Dan kita telah pun baca dalam hadis sebelum ni, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan juga haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal dan juga haram tu ada perkara yang tak jelas. Ada apa? Baik. Tuan-tuan, saya terganggu sikit nak cakap. Kalau tuan-tuan nak ada perbincangan lain, tuan-tuan boleh buat di luar kot, kan? Boleh, Baik. Kat mana saya tadi, lupa lah. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal dan juga haram tu ada benda yang samar-samar,
yang tidak jelas. Jadi dalam situasi tersebut, faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang menjauhi perkara syubhat tersebut, maka dia telah menyelamatkan agama dia dan juga maruah dia, kan? Menunjukkan bahawasanya mengambil langkah berhati-hati untuk meninggalkan perkara yang sama-sama tersebut, itulah sesuatu yang terpuji. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam masalah ini macam mana kita nak haula wala quwwata illa billah. Taib, kat mana tadi? Oh, saya tengah. Kat mana tadi? Apa ni? Perkara yang jelas. Taib. Dia macam ni tuan-tuan. Hadis ni, bila kita berdepan dalam situasi yang kita tak jelas tentang status ataupun hukumnya, maka langkah yang patut kita buat adalah kita ambil langkah yang ataupun sikap yang kita sebut sebagai wara'. Wara' ni ada perkara yang bersifat peribadi, yang mana perkara tersebut kita buat dalam lingkungan diri kita sendiri, yang mana kita ambil keputusan untuk buat benda tu. Kerana apa? Kita ni satu orang yang sangat berhati-hati dalam soal agama. Lalu para ulama dalam menghuraikan masalah ni, mereka kata ini wara' ni hanya terpakai apabila kita tu sendiri sebagai seorang Muslim telah pun melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim dengan sebenar-benarnya. Maknanya kita jaga salat kita jaga puasa kita juga bukan setakat buat benda-benda yang wajib, benda-benda yang sunat pun kita pulun buat. Jadi dalam situasi ini, orang ini dia nak ambil keputusan untuk bersikap wara' dalam satu perkara, maka yang tu terpakai untuk dia. Umpamanya apa? Dalam benda-benda yang harus sekalipun, benda yang boleh, mubah. Umpamanya nak makan ni, ada orang jual tepi jalan, dia pun beli. Orang jual nasi lemak, ada ayam goreng, dia pun beli, dia ambil makan, kan? Itu adalah satu benda yang disepakati semua orang kata boleh, tak ada masalah. Peniaganya Muslim, lalu dia beli dan dia makan. Tapi ada orang ambil langkah berhati-hati, yang mana dia ni dalam masalah-masalah lain dia cukup jaga dah. Solat dia jaga, benda-benda sunat dia jaga. Tapi dalam masalah ni pun dia ambil langkah berhati-hati lebih daripada tu. Lalu dia pun buat keputusan dia takkan makan melainkan makanan yang dia sendiri pastikan beli di kedai. Kemudian dipastikan ayam tu disembelih dengan baik, cara masak pun dia bagi kat orang rumah dia. Dan benda ni dia hanya buat untuk diri dia saja. Dia tak paksa orang lain untuk buat. So yang ni kita kata wara' dalam bab ni tak ada masalah, silakan, kan? Tapi tak boleh keadaan dan juga situasi tersebut dia nak paksa semua orang mesti kena jadi macam dia. So dalam situasi ni kita kata tak lah, kan? Dan para ulama juga menyatakan seperti mana yang saya sebutkan tadi, sikap berhati-hati dalam bab ni hanya apabila dia telah pun melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim yang benar-benar berusaha untuk nak menjadi seorang Muslim yang baik. Lalu setelah dia melaksanakan semua tanggungjawab tersebut, maka dia wajarlah untuk melakukan sedemikian ataupun mengambil tindakan sedemikian. Akan tetapi kalaulah sekiranya dia tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut sebagai seorang Muslim, maka ini tak patutlah. Sebab itu Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dia kata, wa hahuna amrun yanbaghi at-tafattun lahu wa huwa anna at-tadqiqa fi at-tawaqquf 'an asy-syubuhat innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu kulluha. Dia kata
Di sini ada satu benda yang sangat penting yang kita semua patut bagi perhatian, adalah dalam masalah kita meneliti bila berdepan dengan perkara-perkara yang syubhat ni. Benda ni hanya patut untuk dilaksanakan apabila satu orang Muslim tu dia telah pun melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim secara keseluruhannya. Macam saya katakan tadi lah, hak wajib pun dia buat semua dah, hak sunat pun dia pulun juga. Jadi dia ni watashabahat a'maluhu fit taqwa wal wara'. Dia ni tingkah laku dia, perbuatan dia, ucapan dia, kesemuanya dipenuhi dengan ataupun berada dalam lingkungan taqwa dan juga wara'. Fa amma man yaqa'u fi intihakil muharramat adh-dhahirah thumma yuridu an yatawarra'a an shay'in min daqa'iqi syubah fa innahu la yuhtamal lahu dhalik bal yunkaru alayhi. Dia kata, adapun mereka siapa-siapa yang mana langgar benda-benda yang haram secara jelas, kemudian tiba-tiba dia ni nak jadi wara', fa innahu la yuhtamal lahu dhalik bal yunkaru alayh. Bahkan dalam masalah ni kita patut ingkar dengan apa yang dia lakukan tersebut. Contoh apa? Tuan-tuan, dalam masalah wara' ni kita ada banyak contoh di kalangan salafus salih, kan? Di kalangan para sahabah, di kalangan para tabi'in. Mereka ambil langkah berhati-hati dalam banyak perkara. Tuan-tuan pernah dengar cerita khalifah, kan? Umar ataupun Abu Bakar, saya pun tak pasti, yang ada yang bawa cerita riwayat yang kata ataupun Umar bin Abdul Aziz kalau tak silap saya, yang dia akan, bila dia adalah khalifah, lalu bila dia nak buat urusan rasmi, dia pasanglah pelita tu, kan, lampu rumah ni. Bila dia urusan peribadi, dia akan padam, kan. Al-Hafiz Ibn Rajab bawa contoh Imam Ahmad. Bila dia hurai hadis ni, dia bawa contoh Imam Ahmad. Imam Ahmad hantar budak dia pergi beli minyak sapi di market. Bila minyak dah sampai di rumah, dia ambil, bawa keluar minyak sapi tu yang dibungkus dalam bekas tu, ambil minyak sapi, kemudian dia suruh hantar balik hak bungkus tu, kan. Pasal apa? Pasal dia punya pendirian yang dia beli hanyalah minyak sapi. Hak bungkus itu tak termasuk dalam urusan jual beli. Ni masuk cerita yang dikatakan sebagai wara'. Lalu kita kata dalam bab ni hanya orang yang benar-benar setelah dia laksanakan semua tanggungjawab sebagai seorang Muslim dengan benar, lalu dia ni akan rasa nak buat benda yang lebih berhati-hati dalam bab tu, sebab dia bimbang satgi dia termasuk dalam benda-benda yang tak sepatutnya, sedangkan benda tu asalnya hukumnya adalah mubah, harus. Tapi macam saya sebutkan tadi, benda ni hanya terpakai kalau dia dah betul-benar konsisten. Kalau tak, contohnya satu orang, dia ni pegawai kerajaan, ada pejabat bagus, jadi dalam masa yang sama dia pun dalam soal solat ni ada kadang-kadang masa solat, ada masa tak solat. Benda yang melibatkan halal haram ni tak apa ambil kisah sangat, bahkan terjebak dalam rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Tiba-tiba satu hari masuk dalam pejabat, waktu rehat pukul 1 tu, dia tutup semua lampu, tutup semua ikon. Dia kata kita tak boleh ni waktu rehat, jadi ni kita buat kerja urusan peribadi, jadi kita tak boleh guna elektrik yang dibayar oleh kerajaan pada waktu tu. Jadi tiba-tiba dia nak jadi wara'. Ataupun satu orang penyamun merompak sana sini, kan, makan duit yang haram dan sebagainya, kan. Orang jemput dia main makan di satu restoran kedai, dia nak makan, dia pun kata, "Uish, halal kau nak makan kedai ni?" Kita kata halal lah, orang Islam kita yang masak, kan. Makcik ni saya kenal dan sebagainya, kan. Tak ada masalah, makan lah. Ui, dia kata tak boleh, tak ada logo halal apa semua, dia persoalkan sembelih ke ada ayam dan sebagainya. Tiba-tiba pada waktu tu dia nak jadi wara'. Jadi kita kata situasi ini adalah situasi yang
yang tak kena lah kan pada keadaan tersebut. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini juga menjadi asas perbincangan di kalangan para ulama membicarakan tentang masalah khuruj, annal khuruj min ikhtilafil ulama'i afdal, iaitu keluar dalam masalah khilaf para ulama adalah sesuatu yang terpuji. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, kita duk mengaji fiqh ni macam-macam lah pandangan para fuqaha dalam sesuatu masalah kan. Ada situasi dan juga keadaan, banyak bila kita sebut dalam masalah ni banyak contoh kan. Ada situasi dan juga keadaan bila melibatkan hukum hakam muamalat umpamanya. Ada ulama yang kata urus niaga ni halal. Ada ulama yang kata urus niaga ni tidak halal kan. Contohnya bai'ul inah, tawarruq. Ini semua adalah satu contoh. Tawarruq ni diharuskan dalam mazhab Hanbali, ia melibatkan satu bentuk urus niaga yang mana tuan-tuan, tawarruk ni, akad tawarruk ni diguna pakai dalam perbankan Islam zaman moden kita hari ini, melibatkan urus niaga ataupun kita kata pinjaman peribadi, personal loan. Tuan-tuan tahu tak macam mana tuan-tuan boleh dapat duit tu? Sebenarnya ada komoditi yang telah dijual kepada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan patut baca sebelum nak sign borang personal loan tu, tuan nak ambil personal loan tu, tuan kena baca dulu kan. Dia sebenarnya kita ada beli komoditi, kadang ada dalam bentuk sawit. Kita sebenarnya pergi beli sawit. Kemudian sawit tu kita kata saya tak mau pun, kita pergi habaq kat bank, saya tak mau pun sawit ni sebenarnya. Tapi saya perlukan duit. Jadi kita jual kepada pihak bank. Kemudian bank beli dengan ialah ada harga yang dipersetujui, kemudian bayaran tu adalah secara tertangguh kan. Jadi urus niaga ni melibatkan tiga pihak yang mana akhirnya last sekali kita boleh dapatlah duit wang tersebut kan. Jadi dalam masalah ni ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata bai' tawarruq ni boleh, ada yang kata tak boleh. So dalam masalah ini ada kalau kita nak ambil pendirian untuk berhati-hati, lalu kita rasa ini tak apa nak jelas dan sebagainya, lalu kita ambil pendekatan untuk nak keluar daripada khilaf dalam masalah ni. Kita tak ambil lah kan. Tapi bagi orang yang yakin dengan fatwa yang telah difatwakan oleh para ulama dalam masalah ini, maka dia nak ambil, nak teruskan urus niaga tersebut, tidak menjadi masalah kan. Termasuklah juga dalam masalah kan, kita tahu antara masalah yang diperselisihi di kalangan para fuqaha yang besar perbincangannya, wanita yang berada dalam keadaan haid boleh tak masuk ke dalam masjid kan. So dalam masalah ini kita kata, walaupun kita tahu ada pandangan ulama yang mengharuskan, membenarkan dengan alasan-alasan dan juga dalil mereka yang tersendiri, akan tetapi majoriti para ulama tidak membenarkan. Maka kita kalau dah tak ada pasal apa kan, kita dalam keadaan haid, maka tidak ada keperluan lah langkah dalam masalah ni kita ambil pendekatan khuruj, keluar daripada khilaf dalam masalah ni, lalu kita kata tak payah masuk lah kan. Kerana kita tak nampak pun ada keperluan untuk kita nak hadir kan ke dalam masjid sekiranya kita berada dalam situasi tersebut. Tapi hal ini tidak terpakailah dalam bab yang telah pun ada qara'in ataupun kita kata tanda-tanda yang jelas kan. Sebab itu dalam masalah sama ada kita ni batal wuduk tak batal wuduk, ada hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, satu orang lelaki ni kan, dia ni tak pasti sama ada wuduk dia batal ataupun tidak kan ketika mana dia sedang solat. Lalu kata Nabi SAW, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, jangan berhenti daripada solat sehinggalah dia dengar suara ataupun dia hidu bau. Itu adalah qarinah untuk kita tahu sama ada kita ni wuduk kita terbatal ataupun tidak, kerana kita ni telah pun terkentut kan. Jadi dalam hal seperti ini, kita tak kata dalam semua masalah kita kena ambil pendirian untuk
keluar daripada khilaf para ulama. Tak. Kalau kita tak pasti, barulah kita ambil pendirian tersebut. Akan tetapi kita dah mengaji dengan tok guru kita pun dah dengar hujah-hujah yang dia telah nyatakan, maka kita ambil pendirian untuk nak pegang dengan pandangan tersebut, maka teruskanlah, kan? Sama macam, dan kita pula jangan setelah kita dah jelas, jangan pula kita timbulkan keraguan-keraguan lepas pada tu pula, kan? Umpamanya macam contoh 2-3 minggu yang lepas viral tentang masalah orang kata satu orang tu dia telah pun pergi buat haji ke umrah ke, dia telah buat perkara yang melanggar, menyebabkan dikatakan dia ni kekal dalam keadaan ihram, balik sini dia menikahkan anak dia, kan? Kemudian dikatakan anak dia tu pula perkahwinan tak sah dan sebagainya, sampai anak cucu-cucu semua dikira anak tak sah taraf. Ini semua dah jadi yang ni lah, kan? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ma la yaribuk, dalam situasi tersebut dia dah buat umrah dan dia telah yakin dengan ibadah tersebut sah, maka sah lah, kan? Timbul persoalan syadarwan putih tu kat kaki Kaabah tu, boleh ke tak pijak ataupun dan sebagainya. Itu perbincangan di kalangan para fuqaha. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, kerana ni masalah sah tawaf kalau sekiranya sentuh Kaabah ataupun tak. Apapun, janganlah sampai setelah selesai ibadah tu kita timbulkan pula keraguan-keraguan sehingga memberi implikasi yang besar kepada ibadah kita, sampai status anak dipertikaikan, status perkahwinan dipertikaikan, rawit sampai apa cerita, kan? Sehingga menimbulkan kebimbangan di kalangan orang ramai. Maka ini tidak patut. Kita patut pegang kepada hadis ni, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti takat ini dulu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.